Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anda semua. Baik, hari ini hari Isnin. So hari ini kita nak tengok goal lah. Goal. Okay. Saya sedang analisa untuk goal di TF3 adalah time frame daily. TF2 adalah H4 dan juga TF1 adalah H1. Okey. Saya ulas sikit 3 hari lepas kita nampak ada re-entry di daily goal Okay. So ini adalah area re-entry di daily. Apabila kita lihat re-entry di daily di time frame 3, di time frame 2, seharusnya candle bermain di kawasan EMA 50. Okey. Sebelum kita tahu, sebelum kita sentuh di kawasan ni, saya nak recap balik apa yang kita dah buat. Okey. Re-entry. Kita tukar warna jap. Okey, re-entry di kotak biru ni adalah re-entry ke bagi time frame H4. Jadi bila re-entry di time frame H4, kita buka H1, dia akan bermain di kawasan EMA. Okey, nampak? Dan cuma di H1 ini, kalau kita tengok, dia menjadi kurang cantik sebab dia berada di bawah EMA. So instead of kita nak dia buat rejection, tetapi dia buat breakout. Okay, perasan tak? Dia ada dua tempat dia buat breakout. Okay. Sedangkan ini adalah TF2. Okay. Kalau TF1, ya, mungkin kita setuju untuk dia berada di bawah EMA untuk TF1. Okey. Tapi bila kita masuk di TF2, dia akan jadi kurang cantik. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Saya semalam saya orang kata review balik, saya tengok homework untuk video-video lama video-video lama daripada founder-founder kita. Okey. Di situ dia ada menceritakan tentang re-entry. Okay. Apabila di sini re-entry buy, okey, apabila re-entry di time frame 3 adalah re-entry buy, maka di time frame 2 dan juga 1, apa yang kita nak tengok adalah fokus kepada extreme buy, okay, dan re-entry buy. So betul lah apa dia kata. So kita nampak ada extreme buy di sini, dan kita nampak MHV dan juga extreme di sini candle dah mencocok di low BB tapi tidak berjaya melepasi low BB, menjadi extreme buy dan extreme buy. Dan di H1 juga kita dapat lihat re-entry buy. So secara logiknya kita dah tahu re-entry buy di sini. Secara automatik kepala otak kita akan tengok extreme buy, re-entry buy, MHV buy. So kita akan tengok extreme buy, MHV buy dan juga re-entry buy. So saya tulis kat sini. So sini ada extreme buy,
Sini ada MHV buy dan kita ada re-entry buy. So secara logiknya, bila kita tahu ni adalah re-entry, kenapa kita kata re-entry? Kerana price bermain di kawasan mid BB. Okey. Price bermain di kawasan mid BB. Ini adalah antara garis pemisah yang menentukan sama ada uptrend ataupun downtrend, kenaikan ataupun kejatuhan. Okey. Jadi kita dapat lihat ada kenaikan. Okey, saya akan sentuh kejap lagi kenaikan. Okey. Kenaikan Okey. Betul lah, di time frame 2 kita akan nampak ekstrim, kita akan nampak MHV dan ada re-entry. Di time frame yang pertama, time frame 1 ni, juga kita akan tengok benda yang sama. Kita akan cari extreme buy, kita akan cari re-entry buy, kita akan cari extreme dan juga MHV buy. Ni extreme dan juga MHV buy. Kita akan nampak re-entry buy, kita akan nampak re-entry buy, dan kita juga akan nampak re-entry buy di sini. Okey. Okey. Cuma kita kena tahu, selepas kita dah baca re-entry ni, macam mana kita nak detect ni kawasan MHV ni. Ni kita dah nampak awal-awal lagi extreme. Okey. Dan macam mana kita nak detect yang ini adalah MHV. Okey. Saya jumpa satu formula sebenarnya bagaimana kita nak detect MHV ni. MHV ni adalah point di mana kita nak tahu kenapa penting kita nak tahu MHV ni. Sebab penting kita nak tahu MHV ni adalah kerana kita nak tahu sejauh mana kekuatan trend itu telah selesai. Okey. Sejauh mana kekuatan trend itu selesai. Okey. MHV ni, sebab MHV yang kita maksudkan ni adalah MHV yang bertentangan. MHV ada dua. Okey, saya buat sini sekejap. Kita ada MHV yang untuk apa? Untuk entry. Macam full setup tu lah, macam di time frame 1 yang biasa saya share. Dan kita ada MHV untuk trend habis. Okey. Beza MHV re-entry ni, dia mesti area MA50. Okey. Dia mesti berdekatan dengan area MA50. Tetapi untuk trend habis ni, dia akan bertentangan dengan MA50. Itu masalah dia. Jadi kita kena tengok MHV yang kita maksudkan adalah MHV yang mana satu. Okey. Oops. Adakah MHV entry ataupun MHV trend habis? So MHV yang saya nak sentuh ini adalah MHV trend habis. Okay. The only way kita nak tahu yang re-entry re-entry kita ni dah capai di MHV ataupun belum adalah kita
Ni saya punya pemerhatian lah. Apa yang saya kaji dan saya rasa saya boleh pakai untuk diri saya. Kalau anda rasa anda boleh pakai, dan kita boleh sebarkan lah. Kita tengok mid-BB. So apabila price dia sentuh di kawasan mid-BB dan kemudian dia buat re-entry dan dia naik, kenaikan itu adalah kenaikan yang perlu kita jaga-jaga. Contoh cuba tengok re-entry sini. Kini 1 dan 2. Okey. Perasan tak? Re-entry yang berlaku selepas price menyentuh mid-BB, dia akan naik, dia akan menghampiri kawasan MHV. So ini adalah kawasan MHV, dan apa yang candle perlu buat adalah untuk break area MHV. Dia kena break. Kalau dia tak break, dia tak akan continuous trend. Re-entry di mid-BB, ni adalah MHV. Okay. Kalau dia break di atas, dia continuous trend. Okay. Okay, nampak ni. Ini jauh daripada mid-BB. Bila re-entry jauh daripada mid-BB, confirm dia naik. Tak perlu kita risau. Kita entry dengan senang hati. Betul tak? Tetapi kalau re-entry itu berlaku di kawasan mid-BB, mata, telinga, mulut semua kena berhati-hati. Sebab bila dia naik, dia akan menguji, retest, orang kata line of fire lah, tempat MHV ni. Okay? Dan dia break. Tengok ini dia break. Dia buat MHV, dia terus buat re-entry di mid-BB. Kenapa dia terus buat re-entry di mid-BB? Kenapa dia tak boleh buat re-entry macam kawasan ni? Supaya kita trader-trader boleh re-entry dengan senang hati dan terus continuous trend. Tetapi dia masuk, dia buat re-entry di kawasan mid-BB. Kenapa? Sebab dia nak bagi tahu kita, apabila dia naik, dia nak kita perhatikan area MHV ini untuk kita TP lah. Itu maksud dia. Untuk kita TP. Supaya juga macam ni dia naik. Okay, kenaikan dia di dalam kawasan top BB. Okay, itu cerita lain. Itu memang MHV. Tapi kita tak tahu bila MHV itu activate. Bila MHV itu diaktifkan. Okay. Supaya juga macam kita tengok contoh lain. Okay, cuba juga macam contoh ni. Tengok ni puncak tertinggi. Ini re-entry di kawasan BBB. Dia naik tetapi dia buat retest di re-entry di mid-BB, tapi dia break. Maknanya kita tahu kenaikan re-entry ni tidak akan lama. Nampak? Itu yang pertama. Itu adalah MHV yang pertama. Kat mana lagi? Ni tak ada arah. Ni momentum carry entry di mid-BB. Okay, saya suka tengok yang ni sebenarnya. Tak ada MHV langsung. Kenapa dia tak ada MHV? Ini semua kita nak kena perhati ni sebenarnya. Kita kena perhati supaya kita tahu. Kita semak kat daily. Patutlah pun. Tengok kat daily. Re-entry di mid-BB. Kemudian di daily price turun, di kawasan MHV dia naik. Okay, super juga macam ni. Kawasan MHV re-entry, dia break, dia bagi re-entry di kawasan daily juga, ada mid-BB, dia turun. Ini semua kawasan MHV. Kawasan MHV re-entry daily. Okay, ni semua kawasan MHV. Okay. So ini adalah MHV yang saya maksudkan sebagai
apa nama, MHV yang bertentangan. MHV area re-entry ni kita dah tahu dah. Contoh, saya bagi contoh. Okey ni. 1 2. Kita tukar color lah, Okey, 1 2. Okey, ini MHV di kawasan re-entry. MHV kawasan entry ni tengok kat mana. Kalau ni time frame 3 macam biasa, itu macam biasa. Re-entry dia, okay, ni adalah re-entry, ini adalah MHV nya. Dia di kawasan re-entry di kawasan MidBB dan turun, dia tak lepas. Ini MHV entry. Jadi 2. Okey. Ini MHV trend habis. Ini MHV entry. Nampak? Okey. Trend naik. Di langkaunya MidBB ni dia turun. Ini terus kawasan MHV untuk kita buat entry. Okey. Yang ini re-entry di time frame H1 buka M15, dia akan bermain di kawasan MA. Okey. Extreme level ni dia tak lepas, dibagi extreme. Tengok di time frame apa tu, 1. Okey, tengok extreme dia menyentuh di kawasan MidBB dan dia turun, dia tak lepas. Ini MHV untuk entry. Contoh so yang saya banyak share tu entry kat sini lah. Ni entry. Okey. Okey, so hari ni kebetulan saya ternampak pasal MHV ni, so saya share sikit lah. Dari 2 MHV, entry MHV untuk entry dan juga MHV untuk trend yang habis. So tanda untuk entry dia bermain di area MA50, dan MHV untuk trend yang habis ni candle mesti selesai ataupun telah pun touch MidBB. Okey, jadi selesai MHV Kita tengok sekejap. Okey, kita padam sekejap. Okey, ni extreme price bermain di kawasan MidBB dan dia turun. Ini MHV dia. Tengok H1 pula. Okay, H1 punya MHV berlaku bila extreme candle bermain di MidBB dan turun tak lepas low BB MHV. M15 kita tengok kat mana dia punya re-entry. Okay, naik sentuh MidBB, turun dekat kawasan ni dia tak. Okay, dia cuba bolos tapi dia tak bolos dan dia dah cross. So entry kita dah masuk kawasan ni, re-entry buy, extreme buy, re-entry buy, re-entry buy. Okay, begitu juga dengan kawasan ni, dia naik turun, dia punya sentuh MidBB dan dia tak lepas. Instead of dia tak lepas low BB, dia tak lepas MA pun dia tak lepas. Pun dia bagi tanda-tanda awal. Okay, jadi sekarang ni saya nak share dengan anda semua. Kebetulan kita berada di hari yang baru, Isnin
So kita akan buka daily. Saya nak tengok ini adalah kawasan MHV, tapi tengok ini entry ni jauh lagi daripada mid-BB, bermakna dia akan ada kenaikan. Tapi saya tak nak masuk kat sini. Saya nak kena cari entry point di mana dia mestilah berdekatan dengan mid-BB ataupun mestilah berdekatan dengan EMA. Okay. So untuk minggu lepas kita dah terlepas re-entry kat sini. So saya nak cari entry di kawasan ni. So macam mana saya nak cari entry di kawasan ni? Ini H4. So saya kena cari MHV. So nak cari MHV, H4 lambat lagi MHV ni, pasal dia belum pun buat re-entry di mid-BB. So saya akan tengok di H1. Okay. So H1 kita nampak sesuatu, seolah-olah macam kenaikan itu berada di dalam kawasan top BB. Walaupun dia jauh daripada mid-BB, tapi ini adalah sesuatu yang perlu kita lihat. So saya tukar kepada H1. Kita tengok M15, tengok M5. Okay. Tuan-tuan tengok di time frame M5, MHV untuk trend habis telah pun berlaku dan candle cross mid-BB. Sekarang ni bermain di kawasan MA50. Okey, menandakan re-entry di mid-BB untuk M15. Okey, apa yang saya kena tengok, saya kena pastikan candle tidak break EMA ni. Sebab kalau dia break, kalau candle break, dia akan buat re-entry di kawasan EMA ni balik. So itu different story. Okay, kaedah yang lain, re-entry, dan dia akan target kat mana? Dia akan target ke sini. Dia akan target ke sini. So mana kalau dia break, dia akan cari balik MA50 di time frame M5, dan dia akan turun mencari kawasan MA50 di kawasan M15 time frame 2. Di situ adalah kita punya re-entry. Okey. So sekarang ni kita tengok dulu mana yang boleh kita tarik. Kita tarik entry. Tapi ingat kalau kita nak entry di sini pun, kita kena, jangan kita lupa ini adalah kawasan MHV. So kalau dah boleh TP, kenaikan yang tidak membawa kepada momentum, TP dulu. Kalau dah ada momentum, biar dia naik tinggi-tinggi, TP, tunggu re-entry di kawasan EMA, kawasan MA ataupun mid-BB, ataupun EMA di kawasan time frame kecil. Okey, so saya tengok sini kalau saya nak entry scalping, ni scalping. Saya nak entry dulu. Dia dah buat entry dan dia dah turun. Okey, ni line saya akan cut kalau dia break. Okey, kalau dia bisa 18 pip je, tak banyak. Okey, kita buy dulu kat kawasan ni. Okey, kita buy dulu. Kalau dia naik di kawasan ni, kita nak tambah pun boleh, tapi tengok kawasan ni lah. Kenaikan ni dia ada dua tempat, satu area MHV, satu di MA high. Ini kawasan yang perlu kita perhatikan. Okey. Kita tambah layer sikit. So ini cara kita nak buy. Kita
saya nak cari apa ni, MHV sebenarnya. Kita nak cari MHV untuk kita, ini bukan saya punya trend bukan kita punya long term ini scalping je, jangan salah faham, scalping saja. Kalau nak long term untuk re-entry ni, kita kena cari re-entry di daily atau di H4. Most probably kita akan cari re-entry di H4 lah. Mungkin selepas dia buat MHV ni, dia naik, barulah dia akan pergi kat kawasan ni, kawasan EMA. Yang ni power lah kita nak layer ke apa, nak layer buy, layer. Ni untuk long term, ni untuk long term, ni long term. Okay, so kalau dia break dan kita cut loss lah, dia cut loss, mungkin dia nak terus menuju ke kawasan ni. Okey, saya rasa mungkin setakat tu saja saya nak share. Kita tengok yang mana yang ada entry ni, boleh nak masuk entry, yang mana mungkin masuk sama juga di kawasan re-entry M15, dan perhatikan area ni. Ini area TP, dan juga ini area untuk hold kalau dia break atas. Kalau dia tak break, dan kita TP dulu. Okey, baik, mungkin itu saja. So mungkin hari ini perkongsian kita lebih kepada MHV, untuk anda tahu detect di mana MHV, dan anda juga mudah-mudahan anda dapat manfaat hari ini. MHV ada dua jenis, iaitu MHV untuk entry dan juga MHV untuk trend dah habis. So buat homework dulu, anda boleh kaji dulu apa yang saya share ini. Biasakan diri dengan nota-nota yang saya share, buat homework, buat backtest, betul ke tak betul, yang mana sesuai dengan anda, yang mana tak sesuai dengan anda, dan yang mana manfaat, yang mana sesuai. Kongsikan ilmu ini kepada sahabat-sahabat anda yang lain. Semoga mudah-mudahan ramai yang trader yang mendapat keuntungan ataupun manfaat daripada nota dan juga ilmu yang anda share. Itu saja, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Okey, ini sambungan untuk entry tadi ya. Sambungan pun bukan sambungan lah. Okey, kalau anda perasan dekat sini saya ada entry tadi di kawasan ni. Di kawasan apa? Sorry. Di kawasan MA50. Cuma entry tadi saya dah cut sebab saya nampak ada candle yang break MA ni, MA50. So saya tak nak floating sebab saya nak jaga MM saya. Saya cut. Okey, kemudian saya tunggu. Kalau ada candle arah di bawah ini, maka saya akan target di sini. Tapi sebab candle arah tidak muncul di sini, dan kita buka di M1, kalau anda perasan, nampak. Okey, saya menjangkakan dia akan buat MHB di kawasan ni. Sebab tu entry saya di kawasan ni tadi. Tapi apabila dia naik, dia turun, dia break, nampak dekat sini. Dekat sini dia break. Bila dia break, saya terus buang entry saya cut loss dulu, dan saya tunggu. Tak lama lah, dalam 1, 2, 3, 4, 5 minit, 6 minit itu, tiba-tiba muncul pula MHV kat sini. Kita dah nampak candle apa ni, price bermain di mid-BB, kemudian dia turun tak lepas, lepas tu dia naik. Dia naik, saya entry balik lah. So ini adalah confirmation yang sebenar. Pasal apa? Masa saya entry tadi, perasan tak ada satu candle buy pun yang buka di atas MA50. Okey, nampak perasan Jadi risiko entry saya masih ada ketika itu. Kemudian setelah saya lihat ada munculnya MHV di time frame 1 minit, setelah price menyentuh BB, dia turun, kemudian ada candle buy yang valid di atas MA50. Maka lepas tu saya tak fikir panjang lah, saya terus entry di kawasan ini. Dia turun, saya tambah layer sebab ni spread dia. Dia turun, saya entry nanti dapat sikit, dan kita buka kita punya layer kat sini, dan saya tunggu di kawasan MHV di M5 ni, nampak. Tapi saya tak close sebab saya tengok ada candle yang
break kawasan MHV ni, dan kita rujuk di time frame 2 juga, M15 ada juga candle yang close ni di luar. Saya menunggu kalau ada candle yang reverse kat sini. Kalau dia reverse, confirm dia akan buat re-entry lah. Dia akan buat MHV extreme di kawasan extreme, di kawasan MHV. Tapi bila dia break, dan saya tengok sini pun dah ada macam momentum lagi, kita tunggu je lah dulu. Saya biarkan saja layer ni, tunggu MHV yang kedua ni. Ni nampak ni, ini dia sentuh kan. Tunggu je ni, mid BB ni akan naik, dan dia akan mungkin dia akan buat kat kawasan ni juga. Contoh kalau dia kata dia nak ni kan, dia akan buat kat kawasan ni kan. Kalau dia naik mungkin kawasan ni juga akan jadi MHV. Tapi kalau dia naik lagi tinggi, kita tunggu sajalah dekat mana dia nak sentuh apa ni, mid BB tu. Itu saja. So tengok, okey, nampak ada macam candle nak buat reverse. So kita just perhatikan mid BB ni. Bila dia sentuh mid BB, dia naik, tidak melepasi kawasan MHV. Dan saya TP mana waktu ketika itu sini dah buat reverse dan dia dah buat retest untuk extreme. So saya dah TP kat situ. So macam itulah keadaan bila saya trade. Kita mata kita akan tertumpu kepada garisan mid BB untuk detect re-entry dan juga MHV, dan mata kita akan detect MA50 untuk tentukan pertukaran trend di sini. Bila tukar, saya tak ada fikir panjang, saya tutup. Bila dia buka validation, saya masuk. Itu saja. Okay, ini juga masih lagi di time frame M15. Okey. H1 H1 ni dah bermain di top BB sebenarnya. Kalau tak ada momentum ni, dah kena TP dah ni. Tapi sebab dia belum sentuh lagi mid BB ni, saya just biarkan dulu, tengok MHV di sini berlaku dulu, barulah extreme akan berlaku di kawasan M15. Dan itu sajalah kot cara saya entry sebenarnya. Kalau nak tambah lauk, nak tambah lauk dekat sini. Sini re-entry H1 So dekat H1 sini kita nampak ada re-entry. So bila kita buka M5 minit, dekat sini kita ada extreme buy, dan cari re-entry buy. Cari je re-entry buy kat atas ni. Masa tu tambah je lah lauk. Tambah je layer kat situ. So sebab memandangkan re-entry pun tak nampak lagi, so kita just biar dulu entry kita yang pertama ni, tunggu signal yang kedua lah, tunggu setup yang kali kedua di mana-mana time frame yang membawa kepada extreme buy, MHV buy dan juga re-entry buy. Ingat dia punya survey dia. Time frame 3 bagi re-entry buy, time frame 2 dan juga time frame 1 carilah mana-mana extreme buy, MHV buy dan juga re-entry buy masuk dekat kawasan setup tu. So insyaAllah boleh profit lah. Okay, so yang mana scalper, kalau nak pergi buat kerja apa-apa dah boleh TP dulu. Kalau nak hold dulu sampai mana kita tengok H4 pun baru nak buat momentum, H1 pun baru nak naik. TP nya jauh lagi ni tuan. Ni area ni. Kalau nak TP lah, kalau nak swing kat sini. Tapi nak menghadap, kita tunggu momentum So kalau M15 ni buat momentum, kita tunggu re-entry dia dekat situ. H1 ni kebetulan pun momentum, tunggu re-entry dekat situ. Dan tambah je lah layer masing-masing. Saya cukup rasa. Baik, itu saja saya punya perkongsian. Semoga bermanfaat bagaimana cara-cara saya trading, bagaimana cara saya buat entry. Siapa nak follow boleh follow, macam mana cara kaedah pembacaan BBMA melalui multi time frame.
So, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.